Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam satu telajak. Memandangkan kita berada di fasa-fasa akhir PKP ni ataupun orang panggil sebagai lockdown dan tak nak fikir dah pasal COVID ni. Jadi, ada tak di antara korang yang dah plan ataupun nak plan pergi melancong ke luar negara ataupun melancong di dalam Malaysia ni je? So, jom saya bawa korang jelajah 5 pulau yang menarik di Malaysia yang patut korang kunjungi selepas tamat PKP. Okey, jom. Number 1. Okey, untuk pulau yang pertama, kita ada Pulau Tioman. Pulau Tioman ni, dia memiliki status sebagai pulau yang paling indah di dunia, orang kata. So, bila dia dah paling indah tu, kita tak perlulah susah-susah nak buat pasport bagai untuk susahkan diri kita untuk keluar negara kan. So, datang je ke Pulau Tioman ni. So, bila korang dah sampai dekat Pulau Tioman ni, tipulah korang tak nak buat aktiviti apa-apa. Takkan nak pergi pulau semata-mata. Mesti ada aktiviti yang perlu korang buat kan. Aktiviti yang pertama yang saya cadangkan untuk korang buat adalah melawat air terjun dia. Okey, untuk ni budak-budak TikTok mesti tahu ni. Welcome to my paradise. Welcome to my paradise. Tahu kan? Memang air terjun dia bersih, indah dan orang kata memang layak dipanggil syurga lah. Untuk aktiviti yang kedua, kita ada aktiviti mendaki gunung. Okey, ni untuk siapa yang pecinta hiking, orang kata. Korang boleh pergi ke Pulau Tioman juga. Okey, bila korang dah penat hiking tu, di atas puncak gunung dia, korang akan dapati pemandangan atau view dia memang cukup awesome, orang kata. Okey, untuk aktiviti yang ketiga pula, kita ada aktiviti scuba. Korang tahu tak scuba tu apa? Scuba tu yang orang pakai apa tu? Inhaler punya barang tu. Lepas tu ada tank besar. Itulah orang panggil scuba. Lepas tu dia menyelam dalam air. Tengoklah keindahan laut. Tengok ikan, tengok penyu. Number 2. Okey, untuk pulau yang kedua pula, kita ada Pulau Pangkor. Pulau Pangkor ni adalah pulau yang penuh dengan sejarah kerana pada suatu ketika dahulu, ia pernah dijadikan sebagai kawasan kubu pertahanan pihak Belanda. Okey, dekat Pulau Pangkor ni juga terdapat beberapa lokasi yang menarik dan bersejarah yang perlu anda kunjungi. Tempat yang pertama adalah Kota Belanda. Kota Belanda ni apa? Kota Belanda ni adalah satu tempat di mana pihak Belanda menyimpan biji-biji timah yang telah dorang curilah di Pulau Pangkor ni. Okey, yang kedua adalah Batu Bersurat. Batu Bersurat ni lah adalah 100 meter daripada pantai. Kalau korang pergi dekat tempat Batu Bersurat ini, dekat Batu Bersurat tu ada satu mesej di mana diukir ada seekor harimau sedang memaham seorang budak. Banyak lagi mesej-mesej yang ada di dalam Batu Bersurat tu. So, korang kena pergi sendiri dan lihat sendiri. Okey, untuk tempat yang ketiga pula adalah kawasan perkuburan Belanda. Ni di mana bila macam biasalah time tu zaman perang kan, bila orang-orang Belanda ni dah meninggal ke, so dekat situlah ada batu nisan orang Belanda yang telah meninggal itu. Pulau Pangkor ni ada juga tarikan yang lain yang terdiri daripada pantai-pantai yang terdapat di Pulau Pangkor. Okey, selain daripada tempat-tempat yang saya nyatakan tadi, mesti yang tak pernah pergi Pulau Pangkor ni mesti ingat Pulau Pangkor ni lah adalah satu-satunya pulau di situ kan. Jom saya bawakan tempat-tempat lain yang menarik yang terdiri daripada pantai-pantai yang terdapat di sana. Yang pertama adalah Pulau Giam, yang kedua adalah Pulau Mentangor. Okey, yang ketiga pula adalah Pulau Pangkor Laut. Apa aktiviti-aktiviti yang korang boleh buat dekat pulau-pulau ni? Antaranya adalah
korang boleh menyewa motor ataupun basikal untuk jelajah pulau-pulau ni supaya pemandangan korang lebih luas dan korang akan dapat sedikit info tentang pulau-pulau ni lah. Selain tu, korang boleh candak sotong. Orang selalu candak sotong tengah malam, bukan pagi. Okay. Yang ketiga, korang boleh berjungle trekking. Jungle trekking ni korang jalan-jalan dalam hutan, tapi ada track dia lah, bukan merdah je. Nanti kena apa-apa, salah. Salah siapa? Salah anda. Yang terakhir pula, snorkeling. Snorkeling dia macam scuba, tapi dia tak pakai yang tank oksigen tu. Dia just berenang, menikmati pemandangan di dalam laut dan ikut anda lah. Number 3. Okey, seterusnya, pulau yang ketiga. Kita ada Pulau Perhentian. Pulau Perhentian ni di mana? Terengganu. Mesti biasa dengar kan nama pulau ni kan. Korang tahu tak sebenarnya Pulau Perhentian ni terbagi kepada dua. Yang pertama adalah Pulau Perhentian Besar dan yang kedua adalah Pulau Perhentian Kecil. Okey, untuk pulau yang pertama, Pulau Perhentian Besar. Pulau Perhentian Besar ni adalah sesuai untuk orang yang mengalami masalah tekanan. Okey, dia bukan untuk khas lah, macam perumpamaan lah. Okey, kan kita menghadapi masalah pandemik ni kan. So, pulau ni sangat sesuai. Di Pulau Perhentian Besar ni juga terdapat banyak sebenarnya resort-resort yang indah untuk anda dan keluarga yang tersayang. Bagi anda yang ingin mencuba sesuatu yang baru, alang-alang dah berada di pulau ini, anda boleh mengikuti kursus menyelam scuba yang ditawarkan oleh sebilangan operator pelancongan di sana. Okey, untuk Pulau Perhentian Kecil pula, dia agak beza sikit dengan Pulau Perhentian Besar, kerana kebanyakan pelancong lebih berminat ataupun tertarik untuk melawat pulau ini. Dia disebabkan dengan wujudnya tempat-tempat penginapan yang menyediakan harga bajet. Okey, kalau korang nak tahu, Pulau Perhentian Kecil ni terbagi kepada dua juga. Okey, iaitu Long Beach dan Coral Bay. Okey, kalau korang nak rasa privacy sikit, korang boleh pergi Coral Bay. Okey, itu yang saya cadangkan lah. So, kalau korang nak pergi ke Pulau Perhentian ni, saya sangat suggestkan untuk pergi ke dua-dua pulau ni lah kalau ada bajet banyak. Number 4. Okey, seterusnya, yang keempat, kita ada Pulau Simpadan Sabah. Okey, Pulau Simpadan Sabah ni bukan calang-calang pulau ya guys. Pulau ini merupakan sebuah lokasi scuba yang kelima terbaik di dunia. Pulau Simpadan Sabah ni mempunyai panorama dasar laut yang mempunyai keindahan yang akan terbawa-bawa sampai ke dalam mimpi. Ini kerana dasar lautan tersebut mempunyai terumbu karang yang berwarna-warni dan kepelbagaian jenis ikan yang menarik. So, untuk anda yang berminat untuk menerokai kawasan perairan di Pulau Simpadan ni, saya suggestkan lokasi hotspot menyelam untuk anda. Ada 4, iaitu yang pertama, Coral Garden, yang kedua, Drop Off, yang ketiga, Barracuda Point, yang keempat, Turtle Cavern. Number 5. So, untuk pulau yang terakhir, pulau kelima adalah Pulau Langkawi, Kedah.
Siapa yang tak kenal dengan Pulau Langkawi Kedah ni, betul? Pulau yang paling famous dekat Malaysia. Pulau Langkawi Kedah ni adalah pulau yang mempunyai lambangnya tersendiri, iaitu burung helang. Korang tahu kan burung helang yang besar tu kan? Disebabkan burung helang itulah yang mampu menarik perhatian para pelancong. Apa yang ada dekat Pulau Langkawi ni? Yang saya boleh bagi tahu adalah Pulau Langkawi ni dia kaya dengan keindahan alam semula jadi. Contohnya, pantai-pantai yang berpasir putih. Selalu kita nampak pantai yang pasir dia warna kelat-kelat kan. Ini confirm korang terbeliak tengok. Yang kedua pula, keindahan air terjun. Yang ketiga, hutan hijau yang kaya dengan flora dan fauna. Malah banyak lagi. Okey, selain itu terdapat lebih 99 buah pulau yang boleh anda jumpai di sana. Seperti Pulau Dayang Bunting dan Pulau Beras Basah. Bukan itu sahaja, Pulau Langkawi juga merupakan syurga untuk sesiapa yang suka membeli belah. Okey, nak tahu sebab apa? Sebab Pulau Langkawi ni adalah satu-satunya tempat di Malaysia yang bebas dengan cukai. So, barang akan jadi murah. So, bagi sesiapa yang nak berbisnes dekat rumah, macam untuk mencari duit lebih, korang bolehlah borong barang-barang dekat pusat beli belah di Pulau Langkawi ni. Jadi, itu saja untuk konten kali ini tentang 5 pulau yang perlu anda kunjungi setelah tamat PKP. Kalau korang ada idea-idea menarik lagi tentang travel, korang boleh komen kat bawah untuk kita orang buat konten yang lebih menarik. Dan jangan lupa like, subscribe dan share video ini. Okay guys, semoga bertemu lagi. Saya Ilham. Bye.